warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini adalah webinar pertama kali kita. Pertama kali yang dianjurkan oleh MASA, and then diharapkan ini adalah satu inisiatif daripada MASA dan diharapkan inisiatif ini dapat berterusan dan kita mungkin akan kita dalam perancangan untuk buat webinar yang seterusnya dengan tajuk-tajuk yang lain. Dan untuk kali pertamanya dan dalam konteks dan waktu yang sekarang, mungkin kita dalam konteks suasana wabak COVID-19, so perkara yang lebih tepat dan lebih sesuai untuk kita bincangkan bersama. Dan mungkin saya pun akui mungkin kita pun agak terlewat buat perkara seperti ini dan mungkin kita perlu buat lebih awal. So bagi pihak MASA kami mohon maaf untuk perkara ini, dan ini adalah satu inisiatif berkaitan dengan kita punya objektif ini. Kita nak advokasi berkenaan dengan knowledge atau ilmu berkaitan dengan spinal cord injury dan berkaitan dengan kesihatan spinal cord injury. Dengan itu kita bawakan kat sini hari ini kita ada Prof Dr. Nazira Hasnan dan Profesor Julia Pajak Ingkasan daripada UMMC, dua medical doctor dan dua pakar perubatan rehabilitasi, dan dua ada specialization dalam spinal cord injury lah, rehabilitation. So kita pun dah kenal Prof Julia dengan Prof Nazira agak lama, dan dari situ kita mungkin kat sini saya untuk round pertama saya mungkin nak bagi peluang untuk kedua-dua Prof untuk mungkin perkenalkan diri. Mungkin orang kat luar sana mungkin tak kenal ke, mungkin kita mulakan dengan Prof Nazira. Prof. Boleh ke Prof? Okey, tadi apa tu muted. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Saya Nazira, saya pakar perubatan pemulihan, pensyarah di Universiti Melaya, Fakulti Perubatan dan Pusat Perubatan Universiti Melaya, dan salah satu area specialization adalah dalam bidang spinal cord injury. Dan saya bersama juga dengan Prof Julia adalah penasihat kepada MASA, dan saya sangat berbesar hati dengan jemputan petang ni, dan saya mengucapkan tahniah juga kepada ahli-ahli MASA yang dapat mengadakan sesi perbincangan petang ni. Dan saya pun rasa macam kalau kita di masa-masa akan datang kita boleh buat some regular sessions juga on updates on spinal cord injury, tak semestinya on COVID saja. Okay. Okey, terima kasih Prof Nazira. Mungkin Prof Julia. Okey, selamat petang semua. Saya dengan pengenalan saya dengan Prof Nazira semuanya sama kecuali nama je lain. Nama saya Julia daripada PPUM, pakar perubatan pemulihan juga, dan penasihat MASA, dan saya gembiralah sebab MASA dapat menganjurkan sesi macam ini, sebab saya rasa dalam masa setahun dua ni beginilah cara kita berhubung dan cara kita menyampaikan maklumat kepada semua ahli SCI lah. Dan diharap, dan saya rasa mungkin dengan cara begini ya, kehadiran akan menjadi lebih baik saya rasa, sebab kita telah tak perlu lagi untuk transportation problem lah semua tu. So I look forward for more session like this. Thank you. Okay, terima kasih Prof. First and foremost lah, kita nak pergi soalan yang agak simple lah. And then mungkin kita just ulang semula, recap balik apa. Mungkin Prof Nazira boleh
explain sikit berkenaan COVID-19, simple and short and simple. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih Rizal. Okey, sebagaimana yang kita tahu, COVID-19 ni adalah nama penyakitnya. Dianya adalah disebabkan oleh virus yang dinamakan virus SARS-CoV-2. Dan ianya adalah salah satu daripada virus daripada keluarga coronavirus. Ada 6 ahli keluarga coronavirus sebelum ni. Yang SARS-CoV-2 ni adalah ahli yang ke-7. Antara coronavirus, ahli keluarga coronavirus yang kita kenal sebelum ni adalah MERS-CoV. Siapa yang pernah pergi umrah, pernah pergi Mekah, pernah pergi haji ataupun ada keluarga yang pernah pergi ke Mekah mesti pernah dengar tentang MERS-CoV, iaitu Middle Eastern Respiratory Syndrome. Satu lagi adalah SARS yang telah terjadi pada tahun 2002-2003 dahulu. So dia adik-beradik dan SARS-CoV-2 ni tidak pernah kelihatan sebelum ni sehinggalah dilaporkan pada bulan Disember 2019 dan dilaporkan secara rasmi kepada WHO oleh negara China pada 31 bulan 12 2019. Pada ketika itu tak ada lagi nama COVID. Dan nama COVID-19 ni telah dinamakan secara rasminya di penghujung bulan 2 kalau tak salah, ke bulan 1 setelah terjadinya international alert on public health yang telah dikeluarkan oleh WHO. So SARS-CoV-2 ni yang mengakibatkan COVID-19 ialah satu jangkitan paru-paru. Ya, dia adalah respiratory illness. Di mana tanda-tanda simptom dia adalah batuk, susah nafas, demam, sakit tekak dan banyak juga yang telah report-report yang terbaru yang dia tak boleh bau, anosmia kita panggil dia kurang bau. So ini adalah gejala-gejalanya. Dan ianya satu penyakit yang dia tidak menyebabkan kematian setinggi macam MERS-CoV. Kadar kematiannya kalau di Malaysia hanyalah dalam 1.5% ke 1.45% begitu. Tetapi orang-orang yang umur lebih pada 60 tahun, orang yang ada penyakit-penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit paru-paru sebagainya boleh mendapat jangkitan yang agak serius yang boleh menyebabkan kematian. Oleh itu disebabkan risiko untuk penyakit ini menjadi serius, langkah berjaga-jaga perlu diambil sebab satu, ini penyakit baru, tiada vaccination lagi, ini penyakit baru dan tiada treatment lagi. Jadi untuk penyakit-penyakit sebegini apa yang kita perlu buat ialah pencegahan. Dan pencegahannya bukan sahaja pencegahan kepada diri kita tetapi kepada ahli keluarga dan kawan-kawan kita supaya tidak berjangkit, tidak menerima jangkitan ini. Ada juga yang kata, saya muda, saya sihat, saya tak ada penyakit. Dan saya adalah tergolong kepada kalau dapat jangkitan dia jangkitan tak serius. Tapi kalau you muda dan you sihat, bagaimana pula dengan ahli keluarga you, ibu bapa, ataupun saudara-saudara dan kawan-kawan yang seterusnya. Oleh itu adalah sangat penting supaya kita tidak kira daripada pelbagai lapisan yang mana pun perlu mencegah daripada terjadinya mendapat COVID-19 melalui langkah-langkah pencegahan yang sepatutnya. Saya percaya semua dah tengok KKM, video-video KKM bukan saja di Facebook ataupun di TV dan sebagainya. Langkah-langkah pencegahannya senang saja. Semuanya kita perlu sensible. Kita perlu mengambil peringatan bahawa kita perlu menjaga kita punya kebersihan. Dan ini semua benda yang patut memang kita buat. Ada ke tak ada COVID-19 ni memang kita kena buat. Kita kena jaga kesihatan kita, basuh tangan, sentiasa basuh tangan dengan bersih sebelum pegang apa-apa ataupun dan kalau orang nak pegang kita, penjaga ke kawan ke apa, pastikan basuh tangan dahulu dengan bersih. Basuh tangan sebenarnya kita boleh basuh dengan sabun, air dengan sabun saja. Tetapi susah kadang-kadang nak jumpa pipe air itu, oleh itu kita gunakan sanitizer. At least 60%
alcohol sanitizer untuk membersihkan tangan kita selama 20 saat. Dan selain pada itu ialah social distancing, jauhkan daripada orang, okey. Bukanlah kira tak nak bersosial, tapi jauh. Dia macam sebenarnya physical distancing lah. Yang kita sarankan adalah sekurang-kurangnya 1.5 meters. Dan selain daripada itu ialah pakai topi muka. Kita pakai topi muka, orang yang berhadapan kita tu pakai topi muka. Dan mungkin patients yang menggunakan kursi roda, especially macam pesakit-pesakit SCI, mesti mengatakan kami mungkin lebih, risiko kami mungkin lagi tinggi sebab kami duduk, dia lebih rendah daripada orang yang berdiri. Dan bila dia orang cakap tu spray atas kami. Ada yang berfikir begitu. Dan saya rasa tak salah berfikir macam tu because memang ada risiko dia begitu. So oleh itu, sebab tu especially with wheelchair users, the physical distancing tu sangat penting. Jarakkan 2 meter. Itu yang saya sarankan, jarakkan 2 meter, pakai topeng dan pastikan orang yang berhadapan dengan anda tu pakai topeng. Okay, so kita punya jarakan lebih jauh daripada yang standard biasa lah. Ya, so selain pada tu, kita nak basuh tangan, kan kita kata basuh tangan kan. So for wheelchair users, it has to be more than basuh tangan. Okay, so most of you all pakai sarung tangan kan untuk guna kursi roda. So selepas sampai ke tempat yang you nak berhenti tu, destinasi dah bawa kursi roda ke tempat ni, you have to clean your sarung tangan tu. Bersihkan sarung tangan tu, selepas bersihkan sarung tangan, basuh tangan. Dan you have to basuhkan tangan. So the other thing yang penting tu nak kena bersihkan your push rim. Your push rim, macam mana nak bersihkan push rim tu? Cara paling sesuai yang saya tengok daripada perkongsian ramai ialah if you have alcohol wipes, sanitizer wipes tu, pegang kat push rim tu and you tolak kursi roda tu mungkin dalam jarak 6 meter macam gitu. So bila dah jarak tu maknanya keseluruhan push rim tu memang telah dibersihkan. And then for the tyres pun similarly samalah, letak pada tayar and then you tolakkan ni. Dan jangan malu, jangan jangan malu ataupun jangan rasa macam saya nak independent, nak buat semuanya, saya tak nak minta pertolongan orang. I think at this time it's okay to ask for help from people. Seperti contohnya handle kat belakang tu. For some people kan ada orang tolak handle kan. So you get people to help untuk bersih-bersihkan persekitaran. So it's okay to ask for help. Yeah. Okay. Terima kasih Prof. Kita selalu dengar kalau briefing daripada Ketua Pengarah Kesihatan, dia cakap berkenaan dengan macam Prof tadi nyatakan juga COVID-19 ni lebih berbahaya kepada golongan-golongan yang vulnerable, yang mempunyai latar belakang penyakit, so on so forth, dan orang tua, dan kita those orang yang mereka yang mengalami spinal cord injury ni, kita pun faham salah satu perkara yang berbahaya bagi kita adalah jangkitan paru-paru. Dan sebahagian daripada kita pun tahu yang bahawa jangkitan paru-paru ni antara penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan kematian bagi spinal cord injury. Dan COVID-19 ni jatuh dalam kategori yang sama, penyakit berkaitan dengan paru-paru. So setakat mungkin untuk berdasarkan pengalaman Prof Julia, mungkin dalam kes kat Malaysia atau kes di dunia, adakah telah dilaporkan berkenaan dengan adanya mereka yang mengalami spinal cord injury terkena jangkitan ini, dan sejauh mana dia berisiko kepada mereka yang mengalami spinal cord injury? Mungkin Prof boleh explain? Okey, terima kasih Rizal. Dari kat Malaysia ni memang personal experience memang tak ada. Saya cuma dengarlah ada seorang tu mendapat seorang SCI dapat COVID-19, tapi dari segi merawatnya memang tidak melibatkan kita. Dan setahu saya at least dalam kawasan Kuala Lumpur, Selangor, memang kita tak dengarlah ada pesakit SCI yang ada positif COVID-19 ni. Dan saya juga terlibat dengan
kumpulan COVID Task Force dari International Spinal Cord Injury Society ataupun East Coast, di mana kami ada perkongsian pengalaman. Dan dari segi perbincangan kita, ada dari 2 negara lah yang aktif dalam East Coast tu, iaitu daripada Italy, Profesor Carlo Kicken, di mana beliau bekerja di sebuah pusat hospital rehab di mana dia menjaga ward spinal cord injury. Daripada 40 macam tu, dia ada 8 kes spinal cord injury yang positif COVID. Dari 8 kes tu, ada seorang saja yang memerlukan bantuan pernafasan, iaitu seorang pesakit spinal cord C4. Tapi dia perlukan bernafas, tapi dia apa yang Prof Carlo beritahu, pesakit tu nampak sungguh selesa, tetapi oksigen, paras oksigen sangat rendah. So memang diterangkan oleh Profesor Carlo. Jadi memang nampak selesa tapi dia punya oksigen rendah. Patient yang C4. Dari segi Spain, satu lagi negara adalah di tempat tu ada Spain. Dia ada 9 orang SCI yang mendapat COVID-19. Tiada kematian, tapi saya tak ada detail yang para ke tetra, saya tak ada. Tapi dia kata yang 9-9-nya dia mengalami simptom yang mild, tak ada memerlukan bantuan pernafasan. Jadi dari segi report yang katakan tak nampak kematian tinggi, tak dapat. Tapi of course sekarang ni yang tertinggi adalah di Amerika. Kita tak dengar apa-apa lagi lah sebenarnya. Jadi dari segi literature pun saya tak ada baca mengenai kematian di dalam pesakit SCI yang COVID positif. Mungkin boleh tanya kalau Profesor Nazirah pernah berbincang dengan ahli pakar rehab daripada negara lain, kalau tahu. Saya pun tak ada menerima apa-apa makluman tentang kematian pesakit SCI akibat daripada COVID-19, sama ada dalam negara ataupun di luar negara. So, okay. Sebab kita Malaysia sendiri pun dalam PKP pemulihan. So, mungkin sebahagian daripada kita yang SCI ni memang mungkin dah mula untuk keluar, buat aktiviti di luar, dan mungkin perkara tu sedikit memberi kelegaan kepada hati lah. So kita tak terlalu in the category of high risk lah. Kalau kena mungkin terlalu berbahaya bagi diri kita. Boleh kita cakap macam tu, Prof? Itulah, buat masa sekarang the evidence shows that community transmission kita agak rendah, ya. Dan insya-Allah dan sebab itulah telah KKM telah beri kelonggaran dan MKN memberi kelonggaran untuk keluar kembali, tetapi dengan menggunakan prevention strategies yang macam saya cakap tadi itulah. So insya-Allah dengan you have to be sensible, gunakan prevention strategies yang kita bincangkan tadi, dan sebaik-baiknya keluar hanya jika perlu. Kalau tak perlu nak keluar tu tak payah keluar, dan bila keluar amalkan the social distancing, pakai topeng muka, okay, dan juga clean your hands, clean your wheelchair, clean your assistive devices. Sebab dan mungkin semua ni jadi leceh kan sekarang, sebab it doubles up the effort untuk buat sesuatu kerja, especially untuk pengguna kerusi roda, people with spinal cord injury macam Rizal dan rakan-rakan. Sebab sekarang ni nak basuh tangan kalau for a tetraplegic it can be quite challenging, dan it takes double the effort. Lepas tu nak basuh bila dah pakai kerusi roda, nak kena bersihkan glove, nak kena bersihkan tangan, nak kena bersihkan kerusi roda. Bila nak transfer tu kena pastikan juga tempat transfer kita tu dibersihkan dahulu, dan juga kita kena mengawasi persekitaran kita, because any surfaces can be a risk of infection. So maknanya kita kena
pastikan kita bersihkan persekitaran kita juga. Dan rakan-rakan kita, ahli keluarga kita pun kena ambil berat supaya mereka mengamalkan hand hygiene, social distancing, pakai mask bila berjumpa dengan Rizal dan rakan-rakan. Okey, seterusnya mungkin disebabkan benda ni kita dah dalam proses yang agak kita dah lead kepada proses pemulihan sekarang. Tapi saya nak pergi ke belakang sikit lah. Ke belakang sikit maksud dia dalam proses kita dalam tempoh 2 bulan kita PKP. So basically kita tak boleh keluar dan some of us kita macam even nak dapat pergi hospital pun tak boleh, tak dinasihatkan untuk pergi hospital. And then ada yang lagi tu at certain extreme, mungkin sebahagian daripada kita menggunakan perkhidmatan personal assistant. Bila PKP berlaku, perkhidmatan personal assistant tu dihentikan disebabkan langkah berjaga-jaga. So first, yang pertama kita faham bila antara masalah utama yang boleh mendatangkan bahaya kepada diri kita adalah inactivity. Maksudnya kita tak buat apa-apa pun sebagai spinal cord injury. So bila start PKP banyak inactivity lah. So dalam konteks yang sekarang mungkin berbaki beberapa bulan lagi mungkin kita masih kurang aktivitinya untuk kita jaga kesihatan kita dalam tempoh waktu inactivity tu, tak ada aktiviti tu. Macam mana kita nak jaga kesihatan kita? Prof Julia nak jawab ke saya jawab? Dari Rizal, dari segi inactivity tu maksudnya riadah ke aktiviti lain? Semua perkara lah. Kita duduk kat rumah saja, kita tak ada buat apa. Tak ada buat banyak, okey. Banyak benda yang kita tak boleh buat sebab ialah tak boleh keluar, tak boleh pergi taman, tak boleh pergi shopping. Tapi duduk rumah tak buat apa-apa tu adalah pilihan sendiri kan. Banyak benda boleh buat kalau duduk kat rumah. Cuma apa yang boleh dibuat tu dah lain. Macam dia lebih kurang sama juga dengan orang yang bukan OKU. Misal macam you all nak pergi ke taman, kita pun tak boleh pergi ke taman. Jadi end up-nya exercise dalam rumah je lah. So kena jadi lebih kreatif. Nak katakan kita SCI, kita patut keluar pun kita tak berani juga kan sebab kita terdedah kepada risiko jangkitan. Jadi sebenarnya ini bergantung pada masing-masing. Banyak aktiviti yang boleh dibuat yang boleh menambahkan kesihatan lah. Macam exercise tu saya rasa kau buka je video, saya pasti ada untuk SCI. Semua ada nak buat ke tak nak buat sahaja. Okey Dul. Nak belajar masak tu pun boleh. Cuma kalau yang tapi bila tak dapat berjumpa secara langsung dengan kawan-kawan, tak dapat, memang kalau kata terperangkap dekat bilik saja, memang kita tahu dia akan menyebabkan seorang tu berasa sedih, terasa murung, depression. Sebab tu kalau you tengok berita, memang dia tekankan kesihatan mental semasa PKP ni. Sebab ada orang memang stres kalau tak boleh keluar, dan kalau tak silap memang dia ada di war-war lah, talian kasih ke, di mana cara untuk meminta pertolongan kalau ada perasaan murung itu. Itu memang tidak terhad kepada OKU tapi kepada semua orang. Jadi tapi kita sekarang ni amat bertuah lah sebab kita ada teknologi macam ni. Imagine kalau PKP ni 20 tahun yang lalu. Itu lagi kan depression. Jadi banyak sebab selagi you all communicate dengan each other, dengan orang luar, you akan dapat idea apa nak buat. Kita cuma hendak buat sahaja. Okey, Prof Nazia ada apa nak tambah? Okay, saya pun setuju dengan apa yang Prof Julia kata tu. Apa yang non-PWD ataupun yang bukan OKU hadapi, iaitu terperangkap di dalam rumah dan tidak boleh berbuat apa-apa, sama-sama juga dialami oleh mereka yang OKU ataupun yang mengalami SCI lah, seperti Rizal
Basri dan rakan-rakan semua. Dan nak tak nak tu memang itu kita kena tanya diri sendiri, sebab for you all yang ada internet ni, access to exercise videos, access to information memang ada. So katalah exercise untuk paraplegic memang ada dekat, boleh cari video dia. Exercise untuk tetraplegic pun ada. Apa tu kalau cari di video di YouTube. So it's whether you want to do it or not. Tetapi macam mana nak kata selain daripada exercise tu, macam Rizal kata activity. So activity tu tak semestinya exercise. Activity untuk memasak, buat kerja rumah semua tu, itu merupakan aktiviti. You can pick up a new hobby during the PKP ni. Ada yang orang yang pick up new hobby, tiba-tiba je dah pandai buat video, tiba-tiba je dah buat video memasak, tiba-tiba je dia dah pandai menulis novel dan segalanya. So it is something that you can pick up dan you gunakan kebolehan baru tu sama ada untuk diri sendiri dan juga di-share bersama-sama orang lain. Saya nak sebut sedikitlah tentang macam Rizal kata, sekarang kita dah PKP ni dah kira berakhir dan kita sedang masuk ke PKP pemulihan, dan you nak patah balik kepada 2-3 bulan yang lalu. Apa yang kita boleh buat 2-3 bulan yang lalu, yang retrospective thinking, what we could have done more. So one was as you said lah, maybe we could have done macam exercise videos yang boleh di-share bersama-sama, ataupun FB Live ni sebenarnya kita boleh buat untuk exercise untuk OKU, sebab di PPUM setiap hari memang kita ada FB Live yang dibuat oleh Prof Naha dan jabatan dia untuk the general public, where diorang buat exercise program dan the general public boleh follow their exercise 10 o'clock and 4 o'clock. But of course it's for able-bodied, tapi you all tahu kan, exercise untuk able-bodied tu, kalau you all duduk atas kursi roda pun you can follow and you boleh adaptasikan mengikut kebolehan sendiri. Sama lah juga kalau macam Prof Julia dengan saya exercise, Prof Julia akan lompat tinggi, saya akan lompat rendah. So kita mengadaptasikan untuk mengikut kebolehan kita sendiri. The other thing that we could have done more in the past 2 months, sebenarnya itu yang we could have done more, tapi tak semestinya kita tak boleh buat lagi, kita akan buat selepas ni, ialah education sessions. So again saya ucapkan tahniah for initiating this, and we should continue this education session. Bukan saja dengan saya dengan Prof Julia, kita ramai lagi ahli-ahli pakar perubatan pemulihan yang lain, master student kita, dan juga tak semestinya dengan doctors. We can get our physios, our occupational kalau nak, untuk membuat sesi bersama. Lagi satu ialah experience sharing, supaya orang boleh belajar tentang apa yang kita buat semasa PKP untuk mengisi masa kita, dan mungkin orang lain pun boleh share. Sebab walaupun kita sekarang masuk kepada fasa pemulihan, the risiko is still there, sebab kita masih belum ada vaksin, kita masih belum ada treatment. So as much as possible, masih lagi kita kurangkan keluar dan sebagainya. So you will be more at home than before. So apa-apa aktiviti yang rakan-rakan lain buat, mungkin boleh share kat sini dan kita boleh belajar bersama-sama. Dan lagi satu yang apa yang kita boleh buat sebelum ini ialah telemedicine. Okay, so saya memang mendapat panggilan daripada ramai pesakit-pesakit SCI dan juga yang bukan SCI yang mengatakan, boleh tak kita, sebab kita tak boleh datang ke hospital untuk buat follow up, boleh tak kita buat telemedicine. So just to share dengan semua, PPUM sekarang tengah dalam proses membuat pilot study untuk memulakan khidmat telemedicine untuk follow up klinik. Ini untuk pesakit-pesakit yang sedia ada lah, bukan pesakit baru. Pesakit-pesakit yang sedia ada, dan kita ada ciri-ciri requirements dia, kriteria kepada siapa yang boleh datang untuk telemedicine follow up. Dan saya percaya macam Prof Julia kata tadi, bila dengan adanya kalau telemedicine klinik ni, kuranglah orang yang tak datang ke follow up, dan juga masalah seperti tak ada transport dan sebagainya,
bowel issues dan sebagainya, mungkin dapat diatasi dengan adanya telemedicine nanti. So insyaAllah kita akan adakan perkhidmatan itu dan kita akan salah satu klinik yang kita akan buat adalah dengan rehab klinik. Okey, bila cakap berkenaan follow up and telemedicine, kita seperti mana yang kita tahulah, PPM tu sendiri bila start PKP tu untuk department rehab atau pula untuk klinik rehab tu diberhentikan. So ramai juga kita terima pertanyaan daripada kawan-kawan berkenaan perkara itu. Mungkin Prof Julia nak explain berkenaan perkara itu dengan lebih lanjut, macam mana masa depan bila tu nak buka balik. Orang kata ramai yang orang kata tak dapat nak buat follow up so on, dan mungkin nak pergi buat fisioterapi, occupational therapy tak boleh lagi. Okey, sekejap sebelum Prof Julia cakap, saya cakap dululah sikit sebelum nanti Prof Julia akan fokuskan pada rehab klinik. So sebenarnya bukan rehab klinik saja yang terlibat. Dengan bila bermulanya PKP itu, apa langkah yang kita ambil adalah kita mengurangkan kedatangan. Ini secara hospital secara menyeluruh lah, dan secara menyeluruh. Dan saya sebagai co-chairman of COVID task force PPM, so saya terlibat sama dalam buat perancangan tentang perkhidmatan ataupun servis klinikal di PPM. So salah satu yang kita terpaksa buat ialah kita terpaksa mengurangkan kedatangan kepada pesakit kepada hospital, dan cara-cara kita mengurangkan kedatangan adalah kita kurangkan kita berhentikan follow up klinik, tetapi klinik kita tak tutup sebenarnya. So new patients yang ataupun walk-in patients kita masih lihat di klinik, dan ini semua klinik yang kita stopkan adalah follow up klinik, dan kita telah delaykan follow up to reschedule kepada 3 bulan daripada bulan 3. So awal bulan 7 ni akan bermulanya di mana servis akan kembali seperti sedia kala di outpatient clinic semua. Dan selain pada tu ialah kita ada memberi hantar surat kepada pesakit yang mengatakan your appointment has been rescheduled. Tetapi kalau sekiranya ada masalah-masalah yang perlu lihat doktor, masih boleh datang ke klinik ataupun boleh menghadirkan diri di emergency department. Selain pada tu ialah kita mengurangkan kemasukan pesakit ke ward. So for dalam bulan 3 dan bulan 4 sehingga ke bulan 5, kita punya kapasiti kita adalah 1/3 daripada normal. Dan di mana sebagaimana kita semua tahu, kita adalah hybrid COVID hospital. So kita telah terpaksa mengalihkan ward-ward tertentu supaya kita menumpukan perkhidmatan pesakit COVID di Menara Utama dan pesakit-pesakit yang bukan COVID di Menara Selatan dan Menara Timur. Tetapi sejak bulan 6 ni semuanya telah kembali seperti sedia kala. Ward-ward telah pulang ke tempat-tempat asalnya, dan kita punya inpatient capacity kita pun dah sampai 90% kembali kepada normal. Ward rehab, Prof Julia akan beritahulah, memang kita tutup pada asalnya tetapi telah dibuka sikit-sikit secara berperingkat. So on to you, Prof Julia. Okey, terima kasih Prof Nazira. Jadi kita start dengan klinik lah. Seperti apa yang telah diterangkan oleh Prof Nazira, memang adalah perancangan hospital untuk mengurangkan pesakit. Jadi memang ward kita memang telah ditutup masa tu, dan klinik cuma kalau kes baru ataupun kes yang tidak mendapat notis yang appointment telah ditukar, jadi kita tengok sambung MC, sambung ubat. Right? Jadi kita dah start panggil sedikit-sedikit pesakit untuk datang untuk appointment, dan ini adalah salah satu cara untuk kita cuba kita telah membuat perancangan untuk norma baru seperti mana yang sentiasa diberitahu oleh Ketua Pengarah Kesihatan yang norma baru perlu diadakan. So macam kita kena tengok berapa kerusi roda boleh kat dalam ward, kat dalam klinik tu pada satu-satu masa, jaraknya macam mana,
berapa seorang penjaga saja, siapa nak cek ke depan pintu tu. Jadi lepas tu macam mana dengan pesakit yang ada trachea, adakah perlu masuk bilik berasingan sebab doktornya mungkin perlu pakai PPE yang berlainan. Jadi kita membuat perancangan. Jadi kita telah mula memanggil pesakit sedikit-sedikit untuk try out, tengok kalau ada apa-apa penambahbaikan yang perlu dilakukan sebelum beroperasi sepenuhnya pada 1 Julai. Dan buat masa ini kita telah mengira kapasiti klinik, at least dari segi spinal cord injury klinik, kapasiti kita tetap pada 35 pesakit lah, sebab kita rasa daripada pagi tu kita boleh tampung 35 pesakit dengan norma baru. Itu so klinik kita dah start, cuma slow lah. Alright, dari segi ward ya, kita telah buka mula dengan 8 katil mula-mula, lepas tu 12 katil, dan untuk 15 hari bulan ini kita akan full capacity lah dengan 25 katil, dan kita dah start plan admission daripada pesakit pada klinik yang kita tengok. Macam minggu lepas, minggu baru ni kita ada tengok, kita plan untuk admission 15 hari bulan. So ward rehab telah dibuka. Dia juga ada norma baru dia lah, penjaga macam mana, berapa orang boleh masuk, itu memang kita perlu fikirkan, perlu rancang ya. So terapi lagi, terapi pun kalau you all yang pernah pergi kawasan terapi kita, sesak kan, sesak, outpatient, inpatient, and then terapi kita pula, at least dari segi untuk orang stroke, traumatic brain injury, SCI, kontak tu tak boleh dielakkan. Kan kalau katakan ada tetra, nak ajar sitting balance, tak nak kita terpaksa kontak berdekatan berpanjangan. Jadi apa nak buat? Sebab kita tak boleh kata kita tak nak treat patient sebab kita terpaksa peluk dia. Kita kena treat, tapi macam mana kita nak protect patient dengan kita? And then so kita kena ada perancangan lah, berapa orang boleh pegang, kalau pegang tu dekat tu nak pakai PPE apa. Dan you tahu kan yang dari segi rehab ni, daripada dia banyak cabang, dengan ortopediknya, dengan untuk pesakit elderly, geriatric. Jadi perancangan tu dah buat, dan minggu depan kita dah start panggil patient. Tengok macam mana kita start panggil patient, dan harap-harap 1 Julai kita boleh buat operasi macam biasa, tetapi sama dengan kita telah mengira kapasiti maksimum sesuatu tempat tu untuk setiap masa. Jadi mungkin ada appointment tu kita terpaksa jarakkan, dan kita tumpukan kepada pesakit baru yang memang tak kenal apa rehab, yang memang perlu intensive rehab. So kita hopefully see you all lah. Rizal, saya bila terjadinya COVID-19 ni, dan kita somehow kita terpaksa tengok balik kita punya practices dekat hospital ni, dan I always tell people that kita gunakan peluang ni untuk improvekan kita punya practices kita dan perkhidmatan yang kita berikan kepada pesakit. Sekiranya masa dulu macam Prof Julia kata, fisioterapis transfer patient, mungkin tak pakai apron, mungkin tak ada pakai protective apa-apa equipment. So sekarang bila kita tengok balik, sepatutnya this is something that should be happening already. Tak perlu tunggu COVID-19 sebenarnya untuk kita buat untuk pakai personal protective equipment ni. So dengan itu bila saya kata mungkin semuanya nampak rumit, nampak payah because kita terpaksa buat benda-benda yang kita tak biasa buat, tetapi sebenarnya it is something yang bila kita tengok balik, ini sepatutnya kita lakukan. So it is an opportunity yang kita guna untuk improve kita punya practices. So kalau datang klinik tu, mungkin nanti you all akan tengoklah ada new practices yang kita perlu belajar dan terima dan gunakan. Dan ini untuk kita punya kepentingan bersama. Saya nak sentuh sikit lah nanti kalau datang ke hospital, dan I guess it's not just coming to PPUM, untuk mereka yang pergi ke hospital lain pun dah ada praktis-praktis yang baru yang tak ada sebelum ni, seperti bila nak masuk ke hospital tu nak kena buat screening questionnaire.
nak kena buat pengakuan. Saya dengan jujur mengatakan yang saya tak ada batuk, tak ada demam, saya tak ada kontak dengan orang yang ada COVID, saya tak pernah travel dalam in the past 14 days dan sebagainya. Sebelum kita dibenarkan masuk kepada hospital, ke dalam hospital. So dan kita kena akur kepada nak masuk hospital tu kena ada penjarakan. Kita dan kita kena akur juga sekarang ni tak bolehlah nak bawa carer lebih pada satu orang. So kita kurangkan carer, satu sahaja carer yang dibenarkan datang kepada mengikut pesakit di hospital. Dan ini semua untuk kebaikan kita bersama supaya kita tak we don't cause overcrowding in the hospital dan kita dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik mungkin kepada semua pesakit. Dan kita menjaga keselamatan pesakit, carer dan juga healthcare professionals kita lah semua. Okey, jelas. Sekarang kita nak buka kepada soalan daripada kita dalam meeting room ni. So meeting room dia ada partisipan yang limited yang boleh masuk dalam meeting room. So kita nak buka soalan daripada rakan-rakan yang ada dalam meeting room kita ni. So kepada siapa yang ada persoalan, mungkin boleh orang kata dalam aplikasi ni pun kita ada function raise hand and sebagainya. So mungkin siapa yang ada soalan mungkin saya boleh buka kepada rakan-rakan yang kita yang ada soalan. Rizal mungkin boleh guna chat function juga kalau yang tak nak bersuara ataupun susah nak bersuara. Okey, betul. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya tak tanya soalan tapi saya nak minta yang lain tu onkan video dan juga ni supaya nampak dia orang tu dan kita orang bersemangat sikit lah walaupun physical distancing kan tapi kita tak nak social distancing tu. So yang lain-lain kita minta onkan dia punya tu dan sambil-sambil tu saya cuba lihat juga soalan di Facebook kalau ada. Sementara tu kita tunggu yang lain on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar semua? Cuma tak nampak ni video. Abang ni video buka video ni. On video. Saya tekan tak boleh. Ya saya test. Okey. Assalamualaikum, khabar Nazri? Alhamdulillah, khair. Nazri dah masuk kerja dah? Saya okey. Tadi saya sentuh sikit. Pertama nak ucap selamat raya semua lah kan. Selamat raya. Lepas tu nak sentuh sikit pasal yang tadi moderator kita ada sebut yang apa? Yang Prof ada jawab tentang aktiviti kat rumah tu. Pasal PKP tu. So untuk saya special sikit. Daripada since 18 Mac tu saya still kerja macam biasa. So tak ada mas cerita rehat kat rumah work from home, tak ada. Kerja sama macam biasa. So lagi satu untuk exercise. Okay. Saya memang para punya squad pingpong. So memang kat rumah ada meja. So kita boleh training kat rumah dengan robot. So untuk more accuracy kita punya ni lah. Jadi sebelum ni pun saya memang buat declare saya memang anak buah Prof Nazri daripada dulu. Bangga so, saya dengar you main pingpong dengan robot kat rumah. Tak, memang kita ada video tu. Jangan share robot tu, nak tengok macam mana. Ada kita ada buat tu, tim Perak Mepara, kita macam-macam ada selesai. Jadi kita tu memang dah belajar untuk macam mana guna dumbbell kat rumah. Even kita beli lebih daripada tu kita guna barbell sendiri. Kita beli macam-macam jugalah. Kan jadi tak ada sebab kalau kata tak ada aktiviti tu lah in bracket kan dengan izin. Lepas tu saya pula memang ada aktiviti yang lain memang dengan dunia serama saya. So macam tak ada, bukan kata ni lah macam tak cukup masa lah. Macam tu lah, ringkas. Alhamdulillah mendengar apa tu positive experience sebegitu. Tanya. Ada soalan kepada Prof Julia di Facebook. Prof Julia, okey. Prof Julia, admission ke rehab ward PPUM melalui outpatient clinic
adakah direct admission ke ward atau melalui proses saringan termasuk test seperti swab, asal swab. 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 Okey. Kemasukan ward kemasukan katakan daripada klinik kita rasa pesakit ni perlu rehab, inpatient rehab. Kita plan kemasukan macam biasa sebab dari segi screening apabila pesakit tu masuk ke dalam kawasan PPUM dia dah menjawab soalan screening tu dah. Yang saya tak ada kontak, tak ada pergi keluar negara, tak ada batuk. Dia screening tu tapi kita tidak membuat screening swab. Dia bukan satu kriteria kemasukan ke hospital di mana dia kena ambil swab yang yang cucuk hidung, cucuk tekak tu. Tidak. kita screening tanya soalan-soalan tu. Kita tengok sama ada you ada simptom ke tidak. Okey. Dan kalau clear, you masuk, kita plan lah admission. Admission katakan hari ni tengok kat klinik, kalau tak urgent admission kita plan untuk minggu depan bila datang kita tanya balik soalan screening demam batuk tu. Kalau semua okey dia masuk ward. Kalau ada sebab-sebab tertentu kita suspek yang mungkin you ni ada simptom COVID ke, kita ada suspek, kita akan refer kepada pihak yang tertentu. Tapi screening buat swab tu bukan satu kriteria untuk masuk daripada ke ward rehab ya. Yang lain ada oral persoalan secara lisan? Soalan? Boleh tanya soalan? Assalamualaikum Prof. Sila. Puan Hamidah. Ya. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Hi Prof Julia. Thank you for mentioning about talian kasih. Saya ada satu soalan, dua soalan. Tadi ada mention tentang bila kita masuk tu dia ada prosedur macam biasa kita pergi ke mana-mana pun sekarang ni memang ada langkah-langkah keselamatan dijalankan. Cuma saya nak tanya kalau kita datang ke PPUM, entry point dia tu dekat mana? Sebab kalau most tempat dia ada satu saja entry point untuk memastikan mereka dapat periksa semua individu yang datang. Adakah macam contoh saya nak datang PPUM tu entry pointnya dekat mana? Dekat depan, belakang? Adakah semua pintu dibuka? Macam mana? Saya boleh jawab lah yang pertama. Soalan kedua, tadi doktor ada mention satu pesakit, satu penjaga. Bagi kes-kes yang macam severe patient yang memang tidak yang memerlukan lebih daripada seorang carer, bagaimana situasinya? Adakah ada kelonggaran untuk mereka? Sebab kita maklum ada setengah tu memang dia tak boleh handle alone ataupun dia tidak mempunyai keupayaan untuk handle the patient alone kan. Contohnya ibu bapa yang uzur bawa anak tapi mereka tak kuat untuk handle ataupun mengalihkan patient berkenaan dari satu tempat ke satu tempat. Adakah kelonggaran daripada aspek itu? Itu dululah soalan saya. Banyak soalan tu. Okey, saya boleh jawab yang kedua-dua lah insyaAllah. Okey, berkenaan dengan entry point Puan Hamidah, kita ni di PPUM kalau boleh lah kita nak macam hospital di KKM tu where the entry point tu satu je, dia ada gate besar kat depan, itulah satu-satunya entry point yang ada. Malangnya kami banyak entry points kami yang kami panggil macam lubang tikus jugalah merata di keliling hospital. So we have I think 7 or 8 entry points sebenarnya untuk masuk ke PPUM. Memang kita dah ada consider juga kita nak tutup a few entry points, tapi memikirkan pesakit, keperluan pesakit, keupayaan pesakit, kami tak jadi nak tutup 12 entry points dan kami masih membuka entry points di Ruka, entry points di Green Lane di Menara Utama tu, entry points di Menara Selatan,
entry point di belakang sana di Menara Timur, entry point di kompleks kesihatan wanita dan kanak-kanak, dan juga entry point di psychiatry. Tak termasuk lagi entry point di emergency department dan juga entry point melalui fakulti perubatan. Dan disebabkan kerumitan dari segi entry points tu, kita ada ambil masa lebih sikit lah untuk memastikan yang semuanya terkawal. So di setiap entry points tu memang kita ada pastikan ada polis bantuan yang menjaga, kita ada PPK yang menjaga sewaktu-waktu bekerja, dan kita telah memperkenalkan sistem entry visa untuk mungkin ada yang nampak kita war-warkan di FB dan sebagainya tentang anyone yang perlu masuk ke hospital kena ada entry visa yang di renew every day. So macam kita orang yang bekerja ni, hari-hari kita kena tunjuk entry visa kita. Tapi dia senang aja, kita masuk melalui website PPUM, you do your entry visa once. The first time tu susah sikit sebab kita nak you have to isi you punya nama, IC number for patients dengan registration number, phone number sebagainya. But the system boleh ada memory. So the next time you nak guna the system, dia dah capturekan semua itu. All you need to do is menjawab soalan-soalan questionnaire dan mengaku yang semuanya adalah benar dan jujur, dan you akan mendapat entry visa for that same day. So you will gonna ask lah, so itu untuk orang ada smartphone. Kalau orang tak ada smartphone macam mana? Kalau orang tak tahu nak guna macam mana? So polis bantuan kita dan PPK kita telah dilatih untuk membantu pesakit, pengiring bila datang ke hospital. So di setiap entry points memang ada bantuan tersebut. Dan sekiranya tak ada langsung smartphone, ada juga paper and pencil, cara paper dan pencil yang dibantu oleh PPK kita ataupun polis bantuan kita. So Puan Hamidah tak perlu risau, entrance ke Menara Selatan tu masih tetap dibuka. And then the second one is tentang one patient, one penjaga. So that is a general rule lah yang kita kenakan pada semua. Tetapi atas budi bicara, atas keperluan, sebab setiap individu tu berlainan. Kalau timbulnya keperluan lebih daripada satu carer, itu atas kita akan buat penilaian dan kita akan benarkan jika perlu. So don't worry about that, insyaAllah. Alright, saya tambah sedikit yang berkenaan dengan carer itulah. Generally memang satu is like Prof Nazir beritahu, satu carer, satu pesakit, satu carer. Tetapi at least for rehab lah, ini for rehab, every time kita tengok satu pesakit, seorang pesakit baru dan kita nak admit ke rehab ward, kita tahu tahap pertolongan yang diperlukan oleh pesakit itu. Jadi kita akan memberitahu keluarga. Kadang-kadang tu katakanlah tetra, ya, tetra, dan tak semestinya dua carer tu perlu berada di hospital setiap masa. Mungkin mula-mula tu katakan certain thing, macam katakan nak ajar upper limb, masa tu mungkin satu. Katakan kita dah tetapkan, untuk transfer pesakit ni kita perlukan 2 orang. Dan kita akan beritahu sister, beritahu penjaga di mana kita plan, okey besok kita nak ajar transfer, 2 orang boleh datang. So kita ajar transfer. So dia one on a person individual basis lah. Tapi generally memang ada yang tak perlu carer pun kita tak bagi, walaupun ada satu carer boleh bawa satu carer. Kalau tak perlu carer kita tak bagi, ya. Kalau yang perlu sahaja. Hanya mengikut keperluan. Boleh saya bagi pertanyaan? Yang lain? Saya Hikmah binti Kamaluddin. Boleh dengar ke? Boleh. Okey, saya dari UiTM Shah Alam lah dan juga penasihat accessibility pada masa. Okey, saya tertarik dengan kata-kata Dr. Nazirah tadi di awal sesi kita, jangan malu to ask for help. Itu memang sangat kata-kata yang sangat bermakna. Okey, sebab
berdasarkan research ada ramai daripada pengguna kursi roda ni dia di Malaysia lah, dia selalu fikirkan saya tak nak susahkan sesiapa. Saya tak diajar untuk komplain. Ni bukanlah cerita pasal komplain lah, tapi saya dan juga saya tak diajar untuk nak komen, dan saya diajar untuk bersyukur. Tapi ada masanya we have to say what we need to have and that we need help, we need assistance. Okay, itu yang pertama. Alright, yang keduanya tentang entry point yang diutarakan oleh Puan Hamidah tadi. Saya agak terkesan juga dengan soalan tu sebab saya sendiri pernah pergi ke hospital KPJ Muar untuk visit kawan lah. Tapi bila dah ada yang tempat screening untuk tanya interview lah, ada demam, ada ambil temperature semua tu kan. Bukan semua pintu dibuka, tapi kita tak tahu laluan, access route ke entry point tersebut daripada parking. So saya harap kalau pihak hospital, tak tahulah mungkin di PPUM signage semua okey ke kan, tapi sebab dah terjadi sini kita tak tahu, so kita pun daripada parking kita berjalan ke hospital tu kita berpusing-pusing nak pergi kat mana tempatnya. Sekurang-kurangnya ada signage yang menunjukkan di mana tempat untuk check itulah. Alright, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Hikmah for sharing that with us. Memang dari segi saya daripada pengurusan PPUM, memang hari-hari kita we are still troubleshooting lah macam mana nak memberi yang terbaik dan memastikan the patient journey, patient experience bila datang pada hospital tu adalah sesuatu yang tidak membebankan dan tidak menyusahkan pesakit. So sebab tu kita ambil pendekatan, kita kekalkan entry points kita yang ada dan kita melakukan penyaringan di setiap entry points dengan staff yang sedia ada. Alright, thank you. Okay. Kita sebenarnya Prof Datuk Zaliha pun ada tengok juga siaran live ni. Dia mesej saya. Dia ada screenshot. Kemudian ramai lagi lah. Okay, kalau kita teruskan lagi kalau ada soalan sebab di Facebook tak ada soalan. Kita ada Encik Rosdi, kita ada Puan Saadah, Puan Sarajin, Puan Hamidah, Lindsay, lepas tu siapa lagi? Soalan lagi. Tadi doktor kata kalau telah dikeluarkan peraturan SOP lah kiranya kan untuk hadir ke klinik pada satu-satu masa. Sekiranya berlaku satu situasi di mana kita perlu untuk pergi ke beberapa klinik dalam satu hari itu, adakah ini boleh ataupun memang dihadkan satu hari ni satu klinik saja you boleh pergi atau bagaimana? Tak ada had Hamidah, and this is based on appointment yang sedia ada. Kalau memanglah satu hari itu you have 2 or 3 appointments, then you'll be allowed to attend all those clinics. Dan pada peringkat awal dulu kita buat screening di setiap klinik. So nak masuk klinik ni buat screening, masuk klinik ni buat screening, nak pergi ambil ubat buat screening, nak pergi buat X-ray ambil screening. So and as I said tadilah, kita memang setiap hari memang kita cuba membuat penambahbaikan. So the current setup yang kita ada, alhamdulillah the screening is only at the entry points sebab dan kita buat screening yang agak rapat di entry point. So di setiap klinik tiada lagi screening because bila you dapat buat screening di entry point, so you akan ada visa, and visa tu valid untuk 1 hari. So wherever you go, you'll be kalau perlu you can tunjuk that this is visa tu memang dah dibuat. So memang tak ada had, kita tak ada had. Nak pergi ambil ubat pun kita benarkan untuk pergi ambil ubat sebab entry point tadi tu kita dah buat screening. Salah satu benda yang kita buat ialah kita buat penambahbaikan juga untuk kawasan farmasi kita, di mana kalau dulu kan kalau nak ambil ubat you kena tunggu lama in the waiting area tu, orang bersesak-sesak. So sekarang kita ada SMS system di mana you don't have to wait dekat kawasan farmasi tu, you boleh pergi untuk ambil ubat bila you dapat SMS yang mengatakan ubat anda telah siap,
datang ambil ubat. Jadi macam saya kata tadilah, kita memang menggunakan bencana COVID ni untuk tengok balik kita punya perkhidmatan kita dan improve on our services. So insyaAllah your experience bila datang ke hospital nanti akan lebih bagus lagi. Saya nak tambah sekejap sikit. Prof Nazir memberitahu screening tak ada dah kat pintu klinik. Tetapi kat pintu klinik sekarang macam nak masuk supermarket, kena ambil nombor. Sebab pada satu masa kita ada maksimum pesakit yang boleh berada menunggu di lobi klinik itulah kirakan. Jadi screening tak ada sebab dah screening, cuma kena ambil sistem nombor lah. Yeah, so that's one of the new thing that kita buat masa ni lah. Kalau nombor dah penuh, macam supermarket lah, kena pergi tempat lain dulu. Ya. So, InsyaAllah lah di masa depan bila kita dah selepas kita buat testing sistem telemedicine tu, kita tengok sama ada kita boleh memperkembangkan telemedicine tu kepada telerehabilitation. Di mana selain daripada konsultasi kat klinik, kita boleh buat aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan rehabilitation melalui internet seperti macam sekarang ni lah. Patient education, mungkin experience sharing sessions, dan juga mungkin rehab therapy session. Tapi kita nak kena melalui proses-proses yang tertentu juga lah to make sure that it's covered legal, secara legalnya is covered, dan juga training perlu diberikan kepada mereka yang menjalankan program telemedicine dan in the future I hope telerehabilitation. Prof, sebenarnya itu saya ada tanya secara peribadi lah dengan Prof yang berkenaan SCI ataupun OKU lah yang nak pergi solat Jumaat. Sebab dalam kenyataan Menteri Agama dia tak sebut lah OKU ni boleh pergi ke. Yang dia sebut adalah warga emas yang tidak mempunyai penyakit kronik. Kemudian kanak-kanak bawah 12 tahun tidak dibenarkan. So mungkin Prof boleh ceritakan secara lebih sedikit walaupun saya dah tulis dekat Facebook, mungkin ada yang tak perasan lagi ataupun mungkin jadi panduan kepada yang lain juga. So daripada segi pergi ke masjid untuk solat Jumaat ni, sebagaimana kita tahu memang keupayaan masjid untuk menerima pun kurang daripada biasa kan. Is it 1/3 saja kan yang dibenarkan, dan juga mereka yang uzur tidak dibenarkan, mereka yang ada penyakit-penyakit yang berisiko pun tidak dibenarkan. So untuk pesakit-pesakit spinal cord injury, dan sebenarnya you all tak sakit, so actually bukan pesakit lah, individu yang mengalami spinal cord injury, kita kena tengok risiko kita sendiri. Kita tak boleh buat secara general sebab risiko individu A dengan risiko individu B tak semestinya sama. Seorang yang mengalami paraplegia tak sama risiko dia dengan seorang yang mengalami tetraplegia or even high paraplegia, di mana risiko dia untuk mendapatkan jangkitan kuman paru-paru dan mengalami pneumonia radang paru-paru tu adalah lebih tinggi. So bila kita tahu risiko kita sendiri, jadi kita kena ambil tanggungjawab kepada diri sendiri. Kita tahu risiko kita sendiri. Seperti mana bila kita bagi patient education kepada semua, kita ada bagi tahu bila you ada tahap level of injury sebagini, apa risiko-risiko you. So the higher the injury, risiko mengalami jangkitan paru-paru tu ada lebih tinggi. So kita boleh dikirakan tergolong dalam mereka-mereka yang umur 60 tahun ke atas dan mereka-mereka yang mengalami penyakit-penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, penyakit paru-paru dan sebagainya. So risiko tu memang ada. Tetapi untuk mereka yang risikonya rendah, yang tidak berisiko seperti the lower level paraplegia dan sebagainya, kalau diberikan rezeki untuk pergi bersama-sama untuk solat Jumaat tu, so you have to take kena pakai wuduk di rumah dahulu. Okay, jangan pergi ambil wuduk dekat masjid. Ambil wuduk di rumah dahulu, dan selebihnya ialah pakai sarung muka,
dan juga kena pakai sanitizer, hand sanitizer. Dan bila dah sampai tu jangan peganglah persekitaran tersebut sebab kita tak tahu siapa yang pegang persekitaran yang ada. Dan di hospital dan kebanyakan tempat lah memang kita sarankan jangan kongsi sejadah, yang untuk perempuan jangan kongsi telekung, semua pakai yang kepunyaan sendiri sebab sebagaimana kita sebut dah berkali-kali ni, hygiene is the most important thing. So bila kita pakai barang keperluan kita, kepunyaan kita, kita tahu tahap kebersihannya. Kita tak tahu tahap kebersihan yang kalau kita guna sejadah ataupun telekung yang ada di surau-surau dan masjid sebagainya. Bila Prof cakap berkenaan hygiene, hand hygiene dan sebagainya, masa pun kita actually dalam perancangan, insyaAllah minggu depan kita pun dah book Prof Julia untuk hari Ahad minggu depan, dan kita akan ada satu sesi webinar lagi sekali bersama dengan wakil daripada B Brown. Kita akan cerita berkenaan self-care dan hand hygiene. So kepada semua mungkin kita boleh tune in lagi lah, tune in lagi untuk minggu depan berkenaan tajuk yang lain. Mungkin saya nak masuk bagi satu soalan lah, bila jadinya PKP ni and then COVID-19, so orang kata effort semua berkenaan dengan medical services ditumpukan dahulu untuk COVID-19, untuk address COVID-19 punya issues. So ada artikel yang ditulis yang menyatakan post COVID-19 there will be yang kata isu berkenaan penyakit-penyakit lain sebab penyakit-penyakit lain tu backlog. So ada contoh spinal cord injury yang tak pergi follow up, then suddenly kena follow up, and then within that kind of period, bukan masa yang singkat, 6 bulan, mungkin lebih daripada itu, mungkin setahun. So apa yang jadi kepada mereka yang tak dapat rawatan susulan ni? So mungkin kat situ mungkin ada Prof boleh ulas sikit berkenaan macam mana kita nak memastikan perkara macam tu tak terjadi bagi spinal cord injury. Okay, that's a very good point that yang telah dibangkitkan oleh Rizal, dan rata-rata perbincangan, debate dan sebagainya telah ada di hospital bersama dengan pakar-pakar perubatan yang lain, sebab ada yang mengatakan mereka khuatir sebab kita mengurangkan perkhidmatan klinikal kita, di mana kita punya appointment kita reschedule, dan kebolehan untuk mengambil pesakit pun kita kurangkan, dan yang orang khuatirkan ialah what is happening to the non-COVID patients di luar sana. Dan sebab tu macam saya kata tadi, sekiranya pesakit kita yang appointment dia ditunda, kita masih benarkan datang balik ke hospital, kita akan masih lagi merawat mereka dan sebagainya. Dan selain daripada itu ialah cara yang telah dibuat oleh di banyak negeri ialah membuat program telemedicine supaya kiranya perhubungan antara hospital ataupun doktor dan pesakit tidak terputus secara langsung, dan masalah-masalah perubatan kesihatan masih boleh diajukan dan masih boleh selesaikan melalui perkhidmatan ataupun program telemedicine. Malangnya kami tidak dapat memulakan lagi program telemedicine kami di hospital kami, tetapi di kebanyakan tempat memang ada program itu. So services are not interrupted dan pesakit-pesakit dan COVID masih boleh mendapatkan perkhidmatan yang sepatutnya. Tapi walaupun yang demikian, walaupun macam saya kata di kebanyakan negeri memang ada program telemedicine ni dan telah diguna pakai, tetapi ada satu survey yang dibuat oleh WHO di bulan Mei, I think dalam dekat 200 negara juga, 150 negara juga yang diorang buat survey ni, di mana hasil survey itu mengatakan
pesakit, antara pesakit yang terkesan dengan pengurangan servis perkhidmatan klinikal adalah pesakit hypertension, di mana lebih pada 50% pesakit hypertension tidak mendapat follow up dan juga perawatan yang sepatutnya. Pesakit kencing manis, pesakit darah tinggi dan cardiovascular disease, dan juga memang disebut rehabilitation, di mana these services memang dikurangkan semasa COVID-19 ini. Dan saya percaya the way to go untuk menghadapi masalah ini dan mengatasi masalah ini ialah tetap dengan membuka secara berperingkat perkhidmatan klinikal, dan ini memang telah dijalankan di negara kita, di semua hospital secara berperingkat. Memang kita telah membuka kembali servis-servis ini. Kita membuka kembali servis-servis seperti pembedahan dan investigation seperti endoskopi dan sebagainya, sebab kita sebut tentang perkhidmatan klinik terganggu, tetapi banyak lagi perkhidmatan yang terganggu seperti pembedahan, seperti membuat angiogram, membuat endoskopi, semuanya memang terganggu. So sekarang memang telah dibuka kembali secara berperingkat dengan mengamalkan norma-norma baru seperti mana yang ditekankan oleh pihak KKM. Dan selain pada itu, untuk alongside pembukaan servis-servis ini, kita introduce juga telemedicine untuk membolehkan lebih ramai lagi mendapatkan perkhidmatan. Sebab macam dengarkan tadi macam Prof Julia kata, kita kena hadkan bilangan pesakit sebab waiting room adalah terhad, doktor dan bilik pun adalah terhad. So kita kemungkinan appointment system tu akan teranjak, will be more delayed than before. So bagaimana kita nak mengatasinya? Kita buat secara hybrid, di mana appointment system boleh secara fizikal dan juga secara telemedicine. Dan ini insya-Allah macam mana yang Rizal khawatirkan tadi, kita dapat mengurangkan risiko pesakit tidak dapat datang dan menerima perkhidmatan yang sepatutnya. Boleh. Terima kasih. Mungkin soalan terakhir saya rasa. Dr. Basri, boleh saya sharing sikit? Ya, sila. Okey. Tapi jangan panjang sangat. Tak, saya nak respon point je. Okey, yang pertama, kata orang cakap, saya tak orang cakap. Okey, yang pertama, saya nak share apa yang salah satu tentang preemptive tadi. Preemptive, maknanya konsep dia sama, mencegah lebih baik daripada mengubati. Itu yang kita faham, kita dah, as a Muslim kita memang faham konsep. Saya yakin orang lain pun faham benda tu. Okey, apa yang saya nak sharing satu benda, di tempat kerja kami, setiap staf tidak dibenarkan untuk menerima parcels. Ini kawalan dalaman. Parcel, masa banyak orang order daripada Shopee, kan? Order personal punya barang. So kita tak dibenarkan terima. Sebab benda tu kalau nak ambil, kena ambil dekat sini, dekat sama ada pos laju ke dekat JNT dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, saya nak respon tentang malu tadi. Al-haya, sifat malu. Sifat malu ya, yes, benda yang bagus. Ya. Tapi dalam kita juga diajar qulil haqqul kanamaran. Katakan yang benar walaupun benda tu pahit. So you must tell the truth. Kalau awak rasa perlu cakap. It's not sebab bila kita cakap kita komplain ataupun kita kritik, itu bukan bermakna kita tak bersyukur. Just respon macam itulah. Kalau nak muzakarah tu banyak lagi tu. Okey, apa tu yang tentang entrance tadi. Sebab kita tak tahu the sign of entrance which one. Okay. Apa yang saya buat, pengalaman saya sendiri saya buat bila saya nak pergi hospital. Okay. Kita masuk mana-mana hospital mesti ada postguard. Okay. Kita tanya postguard. Kita boleh guna Waze dan sebagainya. Tapi guna Waze ataupun ni Waze yang Allah bagi ni mulut. So bertanya kat mana kita patut kita parking, kat mana patut kita nak masuk. So kita tanya, tak ada masalah pun sebenarnya. Dan dia orang akan bagi, selalunya dia orang bagi sama. Itu poin tentang dekat yang perlu ada sign ke tak ada sign ke. Okey. Kemudian yang keempat ialah apa tadi? Sebab banyak sangat. Okey, tentang perkhidmatan Pro Nazir ada sebut tadi tentang perkhidmatan ambil ubat.
ambil ubat farmasis. Okey, apa yang hospital saya sharing, apa yang hospital Taiping buat? Apa yang hospital Taiping buat ialah yang bagi saya sangat bagus. Dia bukan sekadar bagi SMS, kita boleh snap kita punya prescription tu, okey? Dan dia buat delivery. Dia buat ubat tu dan delivery ke rumah. Dan kita hanya bayar kos untuk delivery tu. Dan around RM5 je. So kita tak perlu beratur dan kita tak perlu berdedahkan diri kita kepada sebab untuk informasi semualah, Hospital Taiping dijadikan kluster untuk North area untuk kluster COVID. So jadi kalau tak ada sebab, kenapa kita nak pergi situ? Okey? Jadi sekarang ni walaupun ada sebab, tapi dah bagaimana SOP, KKM dan sebagainya memudahkan cara. Tak perlu pergi, awak tak perlu pergi, awak just snap saja SMS dan dia orang boleh post ubat kat rumah awak. So kenapa nak susah hati about that? Okay, so bagi saya macam banyak persoalan ni mungkin dekat hospital lain tak buat, tapi hospital Taiping buat. So sharing the apa yang pengalaman saya dah lalui lah. So tapi oleh kerana Dr. Basri cakap, tak bagi saya cakap banyak, so saya sentuh 4 poin tu dulu. Wallah ta'ala alam bisawab. Moga-moga sama-sama kita dapat manfaat. Terima kasih Nazri for sharing. Tapi pun nak menyampuk sikit lah. I think KKM hospital yang lain pun memang buat post perkhidmatan pos tu, dan PPUM pun kita dah mulakan perkhidmatan pos. PPUM daripada dulu lagi sebenarnya ada perkhidmatan pos, cuma tak diwar-warkan sangat. Cuma sekarang ni kita memang encourage orang menggunakan perkhidmatan pos. Dan at one time tu pos laju kan dia memang tak boleh nak menerima what do you call it, tempahan ke appointment untuk ambil hantar ubat-ubat tu. So kita menggunakan courier yang lain juga. Dan kita juga telah memulakan servis menghantarkan ubat-ubat yang perlukan yang menggunakan what do you call that, cold transporter juga. Ya. Dia yang berkenaan ubat tu yang saya perasan ada satu masalah, mungkin saya dah tanyakan perkara ni secara peribadi dengan Prof. Julia, berkenaan dengan control medicines. Dia tak dibenarkan pos. Yang mana? Control medicines. Oh yes, yang tu memang itu sebab memang under akta, yang itu daripada sidang memang tak boleh. Nak buat apa? Bahaya. Nanti sampai kepada mereka yang yang tak perlu kan. Ya betul. Sebab macam kita, sebahagian daripada kita guna control medicine macam ubat-ubat antidepressant, bawah kategori antidepressant untuk spasticity kita, contoh ubat clonazepam dan sebagainya. Dan status dia tak berubah lagi lah. Betul lah, kita pun ada tengok nak cuba nak improvekan sistem drive thru dan pick up. Dan mungkin itu boleh Okey. Rasanya kita dah nak sampai ke penghujung. Mungkin last advice, nasihat akhir untuk daripada tu Prof. Nazri dan Prof. Julia. Prof. Nazri. Okay, so nasihat saya ialah stay safe, be sensible. Kita tahu risiko kita. We can risk ourselves. Okay, kita tahu risiko kita dan kita kena amalkan apa yang disarankan oleh kerajaan, penjarakan sosial, pakai mask, use hand sanitizer, basuh tangan dengan air dengan sabun, and in cases of orang yang menggunakan kerusi roda ataupun alat bantuan berjalan seperti crutches, walking stick, I can see Zinyi there. So kena pastikan pembersihan tu bukan setakat pada tangan tetapi kepada peralatan yang digunakan, dan pastikan orang kontak-kontak kita tu semua mengamalkan penjarakan sosial dan juga hand washing dan juga memakaikan mask untuk meminimalkan risiko kepada kita. Dan be physically active. Alamak, kata-kata nasihat yang penting semua telah diberikan. Saya kata tadi lah, sama je kan, nama je lain.
Okay, now is what my advice to all of you since you are masa punya banyak kaya masa committee kan, is that kita has a masa, kita also need to take this opportunity to improve our how we work, how we approach our community. Sebab sekarang ni bukannya boleh macam dulu kan, peer support pergi ke hospital, tak boleh lah. So be innovative. Yeah. So I look forward to work with you all. Tengok macam mana cara lain yang kita can still help people with STI out there. Itu saja. Thank you. Okay, untuk ini saya nak mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Nazira Hasnan dan Profesor Julia Pecik Engkasan. And then saya tahu ini pertama kali kita buat, so mungkin di sana banyak kelemahan dan saya nak mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kelemahan, dan insyaAllah dari masa ke masa kita akan improve kita punya penyampaian, kita punya setting dan sebagainya, dan diharapkan mungkin ada siapa yang nak beri komen atau untuk beri feedback positif kepada kita, dialu-alukan, mungkin boleh komen dekat Facebook atau boleh bagi komen secara direct, dan dengan itu saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat, rakan-rakan kita, rakan-rakan AJK Masa, ahli Masa, dan kepada mereka yang menonton di Facebook Live Masa. Dan dengan ini saya serahkan kembali sesi ini kepada Dr. Basri. Okay, sebelum kita akhiri kita punya sesi pada petang ni, kita nak buat sesi penggambaran. Screenshot siapa yang ada nak simpan masing-masing, tapi saya simpan ni untuk kita dokumentasi pihak Masa, kalau untuk masa depan kalau apa-apa ke. Abang Rosdi, Cik Rosdi. Ni style baru takat gambar, style baru takat gambar. Nak ambil gambar? Nak ambil gambar wifi? Dari tadi Cik Rosdi tak tahu apa yang dia tunjuk tu. Dia malu. Dia pusing-pusing. Dia nampak muka sikit. Kejap tadi macam nak ikut. Okay. Kena bagi kamera tu macam ni. Tinggi. Sebab dia nampak macam tidur. Alright. Ambil gambar saya pula, macam mana? Siapa yang ambil gambar ni? Tak apa. Saya cakap satu, Cik Rosdi tu yang lari. saya screenshot 1, 2, 3. Semua orang ambil. Okay, tak apa. Okay, saya rasa setakat ini dulu untuk perbincangan kita pada hari ini. Untuk minggu hadapan, ada Cak awal masuk. Sekali lagi. Cak minta senyum. Okay, jap. Gambar. Sorry. Okay. Okay, get ready. Ada anak kat belakang, bawa lah sekali. Masuk. Okay, get ready. 1, 2. Okay, dah. Untuk minggu hadapan, kita akan ada sesi bersama B Brown. Nanti saya akan maklumkan secara lanjut dalam Facebook Masa ataupun dalam grup ahli Masa. Sekian, terima kasih untuk hari ini. Sekian untuk penonton-penonton di live Facebook. Terima kasih banyak kerana memberi sokongan dan juga untuk AJK dan juga Prof. Okay, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye.